Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yuqarribuna ilaika rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah alaina futuhal arifina bika ya rabbal alamin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Musa, Ustaz Arman, rekan-rekan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan peluang dan kesempatan untuk kita berjumpa pada hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menulis kehadiran kita di tempat ini sebagai salah satu ibadah untuk selalu meningkatkan ilmu kita dan juga pengetahuan kita berkenaan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan hadis dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, rekan-rekan dan perempuan dan tuan-tuan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan kandungan buku saya yang bertajuk Fiqh Hadis Kak ya. Ada berapa orang yang ada kitab ni, buku ni? Oh, okey. Terima kasih banyak. Dan kandungan buku ni kita akan coba untuk sentuh sedikit demi sedikit, dan kita akan berusaha untuk memahami perkara-perkara yang terkandung di dalam buku ni. Dan untuk permulaan, jadi kalau tuan-tuan sudah ada slide, bolehlah dibuka-buka sekali ya. Okey. Perbincangan kita pada hari ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, saya akan berbincang berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan fiqh hadis. Lalu kita akan berbincang berkenaan dengan kandungan buku fiqh hadis itu apa. Dan seterusnya kita akan buka peluang soal jawab. Jadi siapa yang ada soalan, apa saja soalan-soalan, sama ada yang berkaitan dengan buku itu ataupun perkara lain yang ingin dapatkan kejelasan daripada saya, InsyaAllah saya akan coba membantu sekiranya saya mampu. Kalau saya tak mampu jawab, kita minta Ustaz Musa yang jawab. Kena siap-siap Ustaz Musa Nah, bagian yang pertama, apa yang dimaksud dengan fiqh hadis? Fiqh hadis yang menjadi tajuk buku ni, apa yang dimaksud dengan fiqh hadis ni? Fiqh hadis tuan-tuan adalah, kata para ulama, istikhrajul ma'ani wal hikam wal ahkam minal ahadisin nabawiyyah. Fiqh hadis adalah mengeluarkan makna, pengajaran dan hukum hakam daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berbincang berkenaan dengan fiqh dan bincang tentang hadis, kita akan huraikan 2 perkara ni terlebih dahulu. Kadang ada orang mengatakan fiqh ni ustaz, kita tahulah apa itu fiqh. Fiqh itu kalau kita mengaji hukum hakam kan, adalah halal haram, rukun wudu, ada berapa perkara, kemudian solat, rukunnya berapa, puasa dan sebagainya, adalah fiqh, betul tak? Lalu hadis, apa yang dimaksud dengan hadis? Hadis adalah ucapan, perbuatan dan takrir dan juga sifat-sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hadis. Lalu kalau kita himpun 2 perkara ni, fiqh hadis, apa yang dimaksud dengan fiqh hadis? Fiqh hadis adalah satu usaha untuk kita mengeluarkan makna hadis Nabi. Jadi kalau Nabi SAW mengucapkan innamal a'malu binniyat misalkan, apa makna perkataan tu? Apa yang dimaksud daripada perkataan tersebut? Juga kita nak keluarkan pengajaran daripada hadis, itu juga disebut sebagai fiqh hadis. Juga kita nak bincang berkenaan hukum hakam berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga adalah berkenaan dengan fiqh hadis ya. Jadi fiqh hadis secara ringkasnya adalah
kita berusaha untuk mengeluarkan hukum hakam, pengajaran dan juga makna yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kepentingan fiqh hadis sangat penting. Justru Imam Ali Ibn Al-Madini, seorang guru daripada Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Ali Ibn Al-Madini ini adalah seorang yang sangat pakar di dalam hadis. Dia pakar dalam hadis, dia berasal daripada Baghdad dan kemudian belajar ilmu hadis daripada ramai para ulama, sehingga ulama melihat dia sebagai orang yang sangat hebat di dalam ilmu hadis. Ilmu hadis ni tuan-tuan, dia perlukan hafalan yang kuat dan ketelitian dalam menilai sama ada sanad ataupun matan ataupun perawi hadis. Nah, Ali Ibn Madini kemuncak ilmu berkenaan dengan hadis ni. Kemuncak ilmu yang berkenaan dengan hadis. Dan Imam Bukhari tuan-tuan mesti kenal kan? Imam Bukhari adalah ulama yang sangat hebat dalam hadis, dan dia yang hafalan dia yang sangat hebat pun beliau selalu mengatakan, saya tak pernah rasa kecil sangat di depan orang melainkan kalau saya berada di depan Ali Ibn Madini. Maknanya saya kalau di hadapan orang lain saya rasa macam saya okey lah, tapi kalau depan Ali Ibn Madini rasa macam kecil sangat, sebab ilmu dia sangat hebat. Itu Imam Bukhari. Ini menunjukkan hebatnya Ali Ibn Madini. Nah, Ali Ibn Madini mengatakan at-tafaqquh fi ma'anil hadis nisful ilm wa ma'rifatur rijal nisful ilm. Tafaqquh, memahami kandungan hadis, adalah setengah ilmu, dan mengetahui dan mengenal para perawi yang ada dalam sanad itu juga setengah ilmu. Jadi kalau orang belajar hadis, kita tahu sanad hadis itu seperti apa, si fulan dari fulan dan fulan misalkan, ya kan? Lalu sampai ke matan hadis, kita mengetahui apa maksud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa pengajaran yang terkandung dalam hadis itu. Itu pun perkara yang penting ya untuk dipelajari. Nah, bagaimanapun kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau mengatakan kadang sesetengah pelajar hadis di zaman beliau pada abad ke-5 atau ke-6 Hijrah, ramai pelajar hadis di zaman beliau yang banyak menghimpun hadis tapi kurang memahami kandungan makna di dalam hadis. Dalam buku dia bertajuk Nasihah Ahlil Hadis, Imam Al-Khatib berkata, wal ya'lam annal iksar min katbil hadis wa riwayatihi la yasiru bihar rajulu faqihan, innama yatafaqqahu bistinbati ma'anihi wa in'amit tafakkuri fih. Ketahuilah, sekedar kita menulis hadis, menyalin hadis, kemudian kita meriwayatkan hadis, tidak membuat seseorang menjadi faqih. Pada zaman dahulu ramai para pelajar-pelajar yang jumpa ke guru-guru hadis, mereka sekedar untuk mendengar periwayatan Sahih Bukhari misalkan. Sahih Bukhari dibacakan, kita hadir, dengar, kemudian dapat ijazah, balik dari dapatkan ijazah, pulang ke rumah kita rasa macam, tengok berapa ijazah yang saya sudah dapat, dari syekh ni saya dapat ijazah ni, dari syekh ni dapat ijazah ni. Akhirnya dia kata, tengok aku dah hebat sangat lah, boleh jadi musnidul asr. Kenapa? Sebab riwayat saya banyak, sanad saya banyak. Ya, orang yang boleh jadi musnid belum tentu menjadi faqih. Jadi macam kita jugalah tuan-tuan kan, orang belajar pergi ke luar negara atau di dalam negara nak dapat ijazah atau master atau PhD dalam bidang tafsir, belum tentu dia faham tafsir. Ramai orang punya ijazah tapi tidak menguasai ilmu dengan baik. Betul tak? Itu sebabnya ilmu kita jangan sekedar nak kejar ijazah. Ilmu kita kena untuk kejar ilmu. Betul tak? Ramai orang punya ijazah tapi tak punya ilmu. Mana lebih penting? Punya ijazah tak punya ilmu, ataupun kita punya ilmu tak ada ijazah? Mana lagi penting? Yang lebih penting adalah kita punya ilmu, punya ijazah. Betul tak?
punya ilmu juga, ijazah juga kan. Dia punya PhD, tapi memang pakar dalam bidang tersebut, tuh yang kita nak. Jadi ada pengiktirafan dua perkara sekaligus. Nah, ini yang berlaku di zaman Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau mengatakan ramai orang yang belajar hadis, tujuan dia hanya untuk kumpul riwayat saja. Dia nak berbangga ke orang lain, saya jumpa syekh ni. Kalau zaman sekarang kita tak cakap saya jumpa syekh ni. Zaman sekarang orang setiap jumpa ulama dia selfie, betul tak? Ambil gambar depan Ustaz Musa, letak dalam Facebook, cakap tengok ni guru saya. Padahal jumpa sekali aja. Jumpa sekali aja dia cakap ni guru saya. Apa tujuannya? Tujuannya nak mengangkat diri dia sendiri, betul tak? Mengangkat diri dia sendiri. Nah, ini yang berlaku zaman dahulu, berlaku zaman sekarang, tapi dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Justru para ulama ingatkan bahawa belajar kita tu bukan setakat jumpa ulama. Belajar kita tu mesti ambil ilmu. Berapa ramai orang yang jumpa ulama tapi tak punya ilmu sama sekali pun. Dia cuma dapat, saya pernah belajar sama ulama fulan, saya telah pernah mengaji ke Syekh fulan. Kita cuma bangga-banggaan saja, tapi tak ada konten atau tak ada isi kandungan sama sekali. Nah, ini yang selalu diingatkan oleh para ulama kita. Imam Khatib mengatakan banyak tulis hadis, banyak meriwayatkan hadis, punya ijazah yang banyak, la yasiru bihar rajulu faqihan, tidak membuat seseorang menjadi faqih. Innama yatafaqqahu bistinbati ma'ani. Orang menjadi faqih dengan cara dia fahami makna hadis, keluarkan hukum daripada hadis, tu yang menjadi faqih. Faqih itu apa, tuan-tuan? Faqih itu adalah betul-betul pakar dalam ilmu agama, faham apa kandungan Quran, apa kandungan hadis dengan sebaik-baiknya. Nah, yang membuat seseorang menjadi faqih adalah bistinbati ma'ani wa in'amit tafakkuri fi. Sering kita melatih diri untuk memahami hadis dengan baik, kemudian kita gunakan pikiran kita untuk memahami kandungan hadis dengan sebaik-baiknya. Nah, justru pada zaman dahulu, fuqaha atau ahli fiqh dari kalangan muhaddisin ramai. Antara mereka adalah Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Abdurrahman Al-Auza'i, dan ramai lagi. Mereka adalah bukan hanya punya ilmu, tapi juga punya kepakaran dalam bidang ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Ini yang kita inginkan. Ahli hadis yang dia punya riwayat banyak, kumpul hadis dengan banyak, punya ijazah, pada masa yang sama dia juga punya kepakaran di dalam ilmu tersebut. Nah, apabila kita bincang berkenaan dengan fiqh hadis, maka kita akan mengetahui ulama yang paling pakar dalam fiqh hadis dalam sejarah, tuan-tuan, adalah Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau kita baca riwayat hidup Imam Asy-Syafi'i, kita akan nampak beliau ni adalah orang yang paling menguasai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman dia. Bukan hanya mengetahui kesahihan dan kedhaifan hadis tu, tapi juga orang yang paling pakar mengeluarkan hukum hakam daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, riwayat daripada Imam Ibn Asakir dalam Tarikh Dimashq, ada satu sanad panjang hingga ke Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Makana ashabul hadis ya'rifuna ma'ani hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qadima Syafi'i fabayyanaha lahum." Ulama ahli hadis zaman dahulu, mereka tak memahami kandungan makna hadis sebelum Imam Syafi'i datang dan menjelaskannya kepada mereka. Ucapan siapa ni? Ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad adalah ulama ahlul hadis, bahkan Rasul Muhaddisin, Imam Nuqad, orang yang paling pakar dalam hadis. Menghafal bukan cuma 1000-2000 hadis, tapi 1 juta hadis dalam kepala dia, Imam Ahmad. Tak ada orang khilaf bahawa Imam Ahmad orang yang paling pakar dalam hadis di zaman dia. Tapi Imam Ahmad sendiri mengatakan apa?
Maka na ashabul hadis ya'rifuna ma'ani hadis Rasulullah. Tak ada orang ulama ahli hadis zaman dahulu mereka tak tahu makna hadis Nabi sampai Imam Syafi'i datang dan menjelaskan kepada mereka. Maknanya Imam Syafi'i ini bukan calang-calang ulama, dia bukan seorang faqih, ahli fiqh saja, tapi dia yang ajarkan muhaddisin bagaimana nak faham hadis Nabi. Zaman dahulu tuan-tuan ramai ahlul hadis yang dia hafalan dia kuat, betul. Hafalan dia kuat. Pengetahuan dia berkenaan dengan perawi hebat. Tapi kalau kita tanya apa makna kandungan hadis Nabi, dia tak tahu. Pernah berlaku diceritakan oleh Imam Ar-Ramah Hurmuzi dalam buku Al-Muhadditsul Fasil. Pada satu ketika ada sekumpulan ahlul hadis tengah berbincang tentang riwayat-riwayat hadis. Mereka berbincang, kalau ahlul hadis bincang tentang apa? Tentang sanad. Dia bincang hadis berkenaan perkara ni. Siapa yang pernah dengar hadis ni? Dia akan cakap, saya akan pernah dengar hadis ni daripada guru saya, daripada sanad macam ni, sanad macam ni. Apabila mereka tengah asyik bermuzakarah berkenaan dengan sanad hadis, tiba-tiba datang seorang perempuan. Perempuan ni tuan-tuan adalah tugasan dia memandikan mayat perempuan. Jadi kalau perempuan meninggal, dia yang urus jenazah dia lah. Dia lalu datang tengok orang tengah muzakarah tentang hadis. Dia ingat ini mesti alim ilmu agama ni. Ya tak? Dia pun tanya, tuan-tuan saya nak tanya satu soalan. Apa dia soalannya? Apa hukum memandikan jenazah perempuan ketika kita tengah haid? Boleh ke tak boleh? Jadi kalau kita tengah haid perempuan ni, lalu ada orang meninggal dunia, boleh tak saya mandikan orang yang tengah meninggal dunia padahal saya tengah datang bulan? Boleh ke tak boleh? Ahli hadis yang ada di tempat tu cakap, awak boleh jawab tak? Yang cakap, yang satu lagi, engkau lah jawab. Yang satu lagi, aku pun tak tahu jawapan, engkau lah jawab. Satu sama lain saling tunjuk-tunjuk. Akhirnya perempuan tu diam aja. Tak ada yang boleh jawab ke? Tiba-tiba datang seorang murid Imam Syafi'i bernama Abu Thawr dari Baghdad. Dia datang ke kumpulan tersebut. Ahli hadis yang ada di situ berkata kepada perempuan ni, "Makcik, tolong tanya ke dia." Apabila ditanyakan kepada Abu Thawr, apa hukum seorang perempuan tengah haid memandikan jenazah? Dia jawab, bolehlah. Kenapa? Sebab dalam hadis kan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama haidatuki laysat biyadik. Betul tak? Haid awak tu bukan di tangan awak. Dulu Nabi pernah i'tikaf, lalu minta di dalam masjid, lalu Siti Aisyah di luar masjid kan. Lalu Nabi minta agar Siti Aisyah sikat rambut Nabi dari luar masjid. Siti Aisyah katakan, Rasulullah saya tengah haid. Innama haidatuki laysat biyadik. Haid awak bukan ada di tangan awak, jadi boleh masuk untuk sikat kepala Nabi. Itu jawabannya boleh maknanya. Lepas tu ahli hadis yang dengar hadis tu cakap, hadis tu aku tadi dengar daripada guru saya macam ni, dengan sanad macam ni. Yang lain katakan lagi, ya saya pun dengar hadis tu daripada guru saya dengan sanad macam ni. Perempuan tu kata, min aina antum, dari tadi kemana aja awak ni semua ni? Saya tanya soalan tak ada yang boleh jawab, tapi lepas sebut hadis terus sanadnya disebutkan satu persatu. Imam Ramah Hurmuzi juga cerita ada seorang ahli hadis yang lain ditanya berkenaan dengan satu soalan. Dia tengah ditanya soalan, apa hukum seekor ayam jatuh ke dalam satu perigi lalu mati? Apa hukumnya? Adakah air itu najis atau tak najis? Apa jawaban ahli hadis ini tuan-tuan? Dia cakap, kenapa awak tak tutup perigi itu? Jawaban dia. Nah ini yang jadi masalah. Ramai di antara ulama ahli hadis zaman dahulu mereka hafal kuat, hafalan hebat, tapi untuk istinbat hukum mereka tak mampu. Ini perlu kepada ulama lain yang Allah bagi kelebihan dalam ilmu fiqh macam tu kan. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau saya selalu berpandangan bincang tentang satu ilmu dalam agama, rujuk kepada pengkhususan masing-masing. Ya tak? Kalau bincang tentang riwayat, sanad, sahih dan dhaif, rujuklah ahli hadis. Dia memang kepakaran dia bidang tu.
Tapi kalau bincang tentang hukum hakam, fatwa, rujuklah kepada fuqaha, sebab tu bidang mereka. Bincang tentang ilmu akidah, rujuklah ahlul kalam, dia memang kepakaran mereka dalam bidang tersebut. Jangan tukar-tukar. Bincang tentang akidah, rujuk kepada orang yang bukan bidang akidah, banyak silap. Apalagi zaman sekarang tak ada pakar sama sekali, ya kan? Jadi akhirnya apabila dia bincang satu perkara, ata bil ajaib, pandangan dia pelik sekali, sebab tak ada punya kepakaran. Ulama hadis dulu, ulama zaman dahulu punya kepakaran masing-masing. Rujuk kepada fuqaha berkenaan dengan fiqh, rujuk kepada muhaddisin bincang tentang hadis. Nah, Imam Ibn Asakir juga meriwayatkan daripada Imam Ahmad lagi. Beliau mengatakan kanal fiqhu quflan ala ahlihi hatta fatahullahu bisyafi'i. Fiqh pada zaman dahulu tertutup, terkunci, sampai Imam Syafi'i datang dan buka. Imam Syafi'i hebatnya. Lalu kata Imam Ahmad lagi yang ketiga, laula sami'tu abi yaqul, Imam Ahmad juga mengatakan laula Syafi'i ma arafna fiqhal hadis. Kalau bukan Imam Syafi'i, kami tak tahu fiqh hadis macam mana. Dan pelik kan, ini menunjukkan apa tuan-tuan? Imam Syafi'i hebat sangat sampai Imam Ahmad yang hafalan dalam hadis tu berjuta-juta, dia baru faham fiqh hadis selepas belajar daripada Syafi'i. Kadang kan Nabi SAW juga mengatakan macam tu, rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu min. Terkadang ada orang yang mengetahui hadis, menyampaikan kepada orang lain berkenaan dengan hadis, yang dengar lebih paham daripada dia. Nah, justru Imam Syafi'i sekali lagi, dia yang mengajarkan ahlul hadis bagaimana nak beristinbat daripada fiqh hadis Nabi SAW. Justru jangan lagi kita dengar ucapan pada yang lama tu, awak nak ikut Syafi'i ke nak ikut Nabi, betul tak? Saya pelik sangat dari dulu. Ingat Imam Syafi'i tak belajar hadis ke? Awak seorang belajar hadis, nak ikut Syafi'i ke nak ikut Nabi? Imam Syafi'i itulah yang faham hadis jauh daripada ahli hadis sendiri. Sampai ulama hadis belajar bagaimana nak fiqh hadis dari Imam Syafi'i, betul tak? Imam Syafi'i sangat hebat. InsyaAllah dalam masa yang akan datang kita akan bincang tentang Imam Syafi'i. Nah, selepas tu ulama mazhab Syafi'i termasuk adalah kalangan orang yang paling memberikan kontribusi besar dalam fiqhul hadis. Kita akan tengok beberapa kitab hadis ditulis mengikut pemikiran fiqh mazhab Syafi'i. Sebagai contoh, kitab Sunan An-Nasa'i. Sunan Nasa'i tuan-tuan adalah kitab hadis, tapi susunan bab-bab dia menunjukkan bagaimana kita memahami hadis Nabi, dan cara dia mengeluarkan hukum hakam tu adalah mengikut mazhab Syafi'i. Jadi kalau tuan-tuan ada masa baca kitab Tabaqat Syafi'iyah Kubra, ada nukilan-nukilan bahawa Imam An-Nasa'i dia memang bermazhab Syafi'i. Jadi pemahaman dia berkenaan dengan hadis dengan usul mazhab Syafi'i. Belum lagi kitab yang paling jelas bermazhab Syafi'i adalah Sahih Ibn Khuzaimah. Sahih Ibn Khuzaimah tuan-tuan ditulis dengan susunan fiqh usul mazhab Syafi'i. Begitu juga At-Taqasim Al-Anwa Imam Sahih Ibn Hibban. Bahkan Ibn Hibban sendiri dalam kitab Taqasim Al-Anwa, kitab Sahih Ibn Hibban ni mengatakan bahawa dia ikut mazhab Syafi'i, dan kemudian kalau pandangan beliau seolah-olah tidak sama dengan pandangan Syafi'i, itu karena dia mengamalkan ucapan Imam Syafi'i, idza sahal hadis fahuwa mazhabi. Ya, ini menunjukkan apa tuan-tuan? Ulama pengaruh mazhab Syafi'i sangat besar dalam kalangan muhaddisin. Justru menunjukkan bahawa mazhab Syafi'i sebenarnya adalah mazhab ahlul hadis. Bahkan di Khurasan, Imam Ibn Salah bercerita bahawa di Khurasan tuan-tuan tahu kan mesti kan, Khurasan tu adalah satu kawasan luas. Dulu ada dunia Islam dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama Hijaz, kemudian Iraq, kemudian Syam, kemudian Khurasan. Nah, Khurasan ni kawasan yang sekarang sudah terbagi menjadi Iran, Afghanistan,
kemudian Uzbekistan, tu kawasan dulu satu kawasan saja, nama dia Khorasan. Tapi selepas datang kolonialisme, ya kan, mereka datang jajah, pecah-pecah menjadi beberapa negara. Macam Syam dulu, Palestin, Syria, kemudian Jordan, sama Lebanon, tu satu kawasan saja disebut Syam. Tapi lepas datang kolonialisme, dia pecah-pecah menjadi beberapa negara-negara kecil. Sengaja mereka buat supaya umat Islam lemah, jadi pecah-pecah macam tu kan. Khorasan dulu kawasan sangat luas, lalu sekarang sudah dipecah-pecah menjadi beberapa negara. Nah, Imam Ibn Salah pernah belajar di kawasan Khorasan, dan beliau mengatakan orang Khorasan kalau sebut mazhab Syafi'i, mereka mengatakan mazhab Ahlul Hadis. Mazhab Ahlul Hadis maksud mereka adalah mazhab Syafi'i. Justru mazhab Syafi'i sepatutnya adalah mazhab yang paling hebat dalam hadis, dan terbukti dalam sejarah. Ulama muhaddisin ramai daripada kalangan bermazhab Asy-Syafi'i, dan Imam Syafi'i sendiri adalah orang yang mengajar Ahlul Hadis bagaimana mengeluarkan hukum daripada hadis, betul tak? Justru tuan-tuan kena pegang kuat-kuat mazhab Syafi'i ini. Betul, Ustaz Musa kena ajarkan mazhab Syafi'i betul-betul agar mazhab Ahlul Hadis ni semakin kuat dan kita fahami dengan sebaik-baiknya. Nah, itu dia pembukaan. Itu baru mukaddimah saja. Dah habis masa saya ni. Belum lagi. Nah, sekarang kita masuk kepada kandungan buku fiqh hadis. Buku tersebut tuan-tuan diterbitkan pada tahun 2017. Jadi sudah kira-kira 5 tahun kan. Dan sudah dah cukup lama buku tersebut. Entah sekarang masih ada di pasaran ataukah tidak. Tapi buku ni sebenarnya buku lama, dan saya selepas tu pun menerbitkan banyak buku lain yang hampir sama. Contohnya adalah fiqh hadis Imam Syafi'i. Jadi ini pun melanjutkan dan juga membuktikan apa yang telah saya sebutkan sebelum ni, bahawa mazhab Syafi'i adalah mazhab Ahlul Hadis. Nah, kandungan buku terdiri daripada 6 bagian. Pertama, kata pengarang. Yang kedua, perbahasan berkenaan dengan akidah. Yang ketiga, berbincang tentang kenabian, bincang tentang ibadah, muamalat, dan perbahasan umum. Ada 41 perbahasan di dalam buku ni, dan semuanya berbincang berkenaan dengan hadis, dan juga bagaimana kita mengetahui sama ada hadis itu sahih atau tak sahih, dan juga bagaimana kita mengetahui kandungan fiqh yang terkandung di dalam hadis tersebut. Setiap perbahasan dalam buku ini menyentuh 2 aspek utama. Pertama, penilaian status hadis, dan yang kedua, penetapan makna hadis. Jadi kalau siapa yang baca buku ini, setiap satu artikel yang saya bawakan, dia ada perbahasan berkenaan dengan hadis ni sahih ke tak sahih dulu. Yang kedua, baru kita nak faham berkenaan dengan apa kandungan di dalam hadis tersebut. Nah, kita tengok sekarang berkenaan dengan penilaian status hadis ni. Bagaimana kita nak mengetahui bahawa sebuah hadis ni sahih atau tak sahih? Itu merujuk kepada penjelasan ulama berkenaan dengan status hadis itu. Nah, apabila kita pada hari ini tuan-tuan, kita sudah hampir tidak tidak mampu untuk melakukan perkara itu dengan sendirinya, terutamanya di kalangan kita yang belum belajar ilmu hadis secara mendalam kan. Kita hanya tahu hadis. Untuk menilai hadis ni sahih atau hadis ni tak sahih, boleh ke tak boleh? Kalau tuan-tuan punya kemampuan, bolehlah, silakan. Kemampuan kita punya kemampuan buat, Ustaz, saya nak menilai sendiri. Awak mampu, boleh, silakan, boleh buat. Tapi kalau kita tak punya kemampuan, maka kita merujuk kepada ulama yang lebih pakar dan lebih alim dalam bidang tersebut. Nah, ulama yang kita rujuk ada 3 bagian. Ada ulama yang kita sebut sebagai pakar atau naqid, jamak dia nuqad, dan ada juga ulama yang kita sebut naqil, penukil atau penyampai saya. Dan ada ulama yang disebut sebagai bahis atau pengkaji saja. Kita mesti tahu
pengkategorian perkara ni. Sebab ulama hadis ramai, beribu-ribu ulama dari dulu hingga sekarang, ya tak? Ribu-ribu ulama yang bincang tentang hadis dari dulu hingga sekarang. Nah, kita mesti mengetahui mana ulama yang betul-betul pakar, mana ulama yang sekedar penyampai atau periwayat saja, dan ulama yang juga sekedar peneliti saja, pengkaji saja. Pada hari ini tak ada lagi pakar yang betul-betul pakar dalam hadis, yang ada hanya peneliti atau pengkaji, penyelidik saja. Kita ni yang belajar, yang punya PhD tinggi-tinggi pun sama macam tu. Awak belum dikira sebagai pakar dalam hadis. Awak hanya dikira sebagai penyelidik saja dalam bidang hadis. Penyelidik itu kita buat research, lalu kita tulis tesis sama disertasi, itu kan. Kita kumpul data, kita buat analisis, lalu kita buat rumusan. Itu namanya baru sekedar penyelidik atau bahis, penyelidik dalam bidang hadis. Sedangkan yang pakar-pakar, yang betul-betul pakar, atau dalam istilah fiqh kita sebut sebagai mujtahid mutlak dalam hadis, dah tak ada hari ini. Mujtahid mutlak dalam fiqh pun pada hari ini sukar untuk dicari, betul tak? Atau kita tak kata dia mujtahid mutlak pada hari ini. Hadis pun macam tu juga. Mujtahid mutlak yang betul-betul pakar dalam hadis, yang ucapan dia boleh berijtihad dalam hadis, tak ada pada hari ini. Dulu adalah macam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Daruqutni, betul tak? Imam Malik dan lain sebagainya, dia punya ijtihad mutlak dalam hadis. Dan itu yang kita sebut sebagai pakar. Tapi pada hari ini kita hanya sekedar peneliti saja atau pengkaji saja. Kita kumpul ucapan-ucapan ulama, lalu kalau ada perbezaan pandangan, kita tarjih salah satunya. Itu adalah pengkaji. Dia bukan betul-betul pakar. Nah, siapa yang masuk dalam kategori pakar tu? Syekh Muqbil Al-Wadi'i, dia seorang ulama dari Yaman. Dia menyebutkan antara yang masuk dalam kategori pakar adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Shu'aib An-Nasai, Al-Bazzar, Sufyan As-Sawri, Abu Dawud, Ibn Mahdi, Ali bin Al-Madini, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Muhammad bin Isa At-Tirmizi, Muslim bin Hajjaj, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dan hingga Imam Ad-Daruqutni. Inilah yang kita sebut sebagai betul-betul pakar dalam ilmu hadis. Kalau mereka kata hadis ni sahih, terima sahih. Kalau dia kata hadis ni dhaif, kita terima sebagai dhaif, sebab mereka mujtahid mutlak dalam bidang sahih dan dhaif. Zaman sekarang sekali lagi kita tak ada lagi orang yang macam tu. Sedangkan ulama-ulama selepas mereka, termasuk Imam Ibn Hajar, Imam Az-Zahabi, mereka adalah penukil saja daripada ulama-ulama yang macam ni. Ya, jadi jangan ingat Imam Ibn Hajar punya ijtihad mutlak dalam hadis, tak. Dia hanya kumpul, tarjih, dan kalau ada perbezaan pandangan. Justru kalau berlaku perbezaan pandangan antara yang pakar dengan penukil, kita akan katakan yang pakar kena dahulukan. Kita kena dahulukan ulama yang betul pakar dalam bidang tu, mujtahid mutlak. Jadi kalau kita tengok kitab-kitab Ibn Hajar ataupun Imam Az-Zahabi, kita akan nampak mereka hanya kumpul riwayat-riwayat tu. Jadi misalkan kalau nak menilai si fulan siqah atau tak siqah, dia akan kumpul riwayat. Ucapan Imam Ahmad macam mana, ucapan Bukhari macam mana, ucapan Al-Uqaili macam mana. Dia kumpul riwayat-riwayat. Dia tak boleh untuk menilai sendiri dalam menilai seorang perawi. Justru kita kena bezakan dua perkara tersebut. Nah, dalam buku yang saya hasilkan ini, apabila saya menilai tentang sebuah hadis, saya akan usahakan kembali kepada kalangan yang pakar. Kalau berlaku khilaf antara kalangan pakar dengan yang bukan pakar, sebab dalam pada hari ini kalau kita tengok perbincangan tentang hadis, kita akan nampak banyak khilaf dalam menilai kesahihan hadis, macam kita khilaf dalam perbahasan fiqh. Sebuah hadis dikatakan ulama ni sahih, dikatakan ulama lain dhaif.
Ada lagi yang mengatakan hadis ni palsu. Yang lain taklah, dhaif sahaja. Kan hari-hari kita dengar perdebatan macam tu, betul tak? Di Facebook bincang tentang satu perkara, orang katakan ini hadis palsu. Wah, orang bangkit semua. Tak palsu. Dia dhaif saja. Ada ulama yang katakan dia dhaif saja. Memang adalah ulama katakan macam tu, tapi apabila kita bincang tentang kesahihan hadis, kita kena faham ada 3 kategori ulama tu. Ada ulama yang mujtahid mutlak, ada ulama yang penukil saja, ada ulama yang sekedar bahis saja atau penyelidik saja. Kalau berlaku khilaf di antara 3 kategori ini, kita menangkan yang mana? Yang pakar lah. Perumpamaannya macam ni, senang tuan-tuan. Tuan-tuan misalkan pernah ada satu penyakit, kita sakit perut lah misalkan. Lalu pada zaman sekarang ni simple, nak tahu satu perkara Google saja. Kita pun tengok, saya punya sakit perut, simptom dia macam ni, saya Google. Kita cari di Google, lalu Google kata kalau penyakit macam ni, obatnya macam ni. Obatnya macam ni. Semua orang boleh buat Google pada hari ini. Google kata kalau sakit ni obatnya macam ni. Kita pergi ke dokter pakar. Dokter pakar kata kalau obat sakit macam ni, obatnya bukan macam tu, tapi obatnya macam ni. Tuan-tuan nak ambil pandangan siapa? Yang pakar ke atau kawan kita yang Google? Kalau nak ambil kawan kita yang Google, good luck. Silakan. Kita tentu ambil yang pakar kan. Tapi Ustaz, saya buat research dengan cara Google. Boleh ke tak boleh? Silakanlah kalau berkaitan dengan awak sendiri tak apa, tapi untuk orang lain tak boleh, betul tak? Kalau awak sendiri, saya sudah ijtihad Ustaz, saya sudah Google, saya sudah pergi ke tempat-tempat yang saya sudah tanya juga testimoni daripada orang ramai, saya nak ambil obat ni juga, silakan untuk awak seorang. Tapi kalau orang lain, tak boleh. Kalau orang lain kita bagi macam tu, dia mati kita kena saman, betul tak? Tapi kalau pakar, beza. Nah begitu juga dalam perbincangan agama, kadang kita bermudah dalam perkara agama. Kalau bab penyakit atau bab kesehatan, kita hati-hati sangat. Saya nak ambil pandangan pakar saja. Tapi bab agama, kita ambil pandangan di tepi jalan pun kita ambil. Betul tak? Padahal dua-dua bermasalah, dua-dua penting. Yang satu berkaitan dengan kehidupan kita di dunia, yang satu lagi berkaitan dengan kehidupan kita di akhirat. Justru kita kena ambil daripada kalangan yang betul pakar. Zaman sekarang jangan senang-senang ambil pandangan-pandangan yang begitu saja bertebaran di media sosial dan lain sebagainya. Pernah tuan-tuan dan sukar sekarang, pernah satu ketika saya bincang tentang satu hukum, ada orang yang senang saja cakap, Ustaz, tapi Ustaz, saya dengar Ustaz macam ni. Saya baca Ustaz di Facebook ada yang kata macam ni. Tapi Ustaz dalam TV kata macam ni. Saya teringat juga ada ucapan Syekh Usamah Rifai. Dia pernah tanya satu soalan. Dia seorang ulama besar di Syria, Damaskus. Sekarang pindah ke Istanbul. Pernah satu ketika orang tanya kepada Syekh Usamah Rifai satu perkara. Lalu orang tu berkata, tapi Syekh, Ustaz yang ada dalam TV kata macam ni. Apa jawapan Syekh Usamah? TV itu bukan sumber hukum Islam, dia cakap. Tak payah ambil dari TV. TV bukan sumber hukum Islam. Hukum Islam adalah Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. TV jangan diambil. Nah, zaman sekarang kita kena berhati-hati. Justru perhatian kita mesti kembali kepada pakar. Sedapat mungkin pastikan kita kembali kepada orang yang betul-betul pakar, diiktiraf sebagai orang yang mengetahui ilmu tersebut dengan sangat mendalam. Nah, dalam perbincangan tentang hadis, sekali lagi yang betul pakar adalah macam tadi ulama-ulama yang dulu tu, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud tu yang betul-betul pakar. Tapi karena zaman sekarang ramai orang yang merendahkan ulama, mereka katakan ulama tu macam kita juga. Ya tak? Justru pandangan kita macam pandangan ulama.
Ramai mereka suka berpandangan berbeza dengan para ulama, dan ini adalah sikap yang tidak tepat dan kita kena hindari. Nah, sebagai contoh, hadis larangan puasa hari Sabtu. Tuan-tuan nampak tak dalam slide saya? Hadis ni diambil daripada, diriwayatkan oleh Abdullah bin Busr As-Sulami an ukhtihi As-Samma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tasumu yawmas sabt illa fi ma taradallahu alaikum fa illam yajid ahadukum illa liha'a 'inabah aw 'udi syajar falyamdaghu. Hadis ni adalah hadis larangan untuk berpuasa sunat pada hari Sabtu. Kata Nabi, jangan berpuasa pada hari Sabtu melainkan yang fardu sahaja. Yang sunat jangan. Jika pada hari tersebut kamu tidak menjumpai melainkan batang inab, anggur ataupun kulit kayu, makan juga pada hari Sabtu. Maksudnya seolah-olah nak tegaskan, kalau hari Sabtu jangan puasa sunat. Kalau Ramadan bezalah, Ramadan tak apa. Tapi kalau sunat, jangan puasa pada hari Sabtu, puasa sunat. Kalau kita tak dapat apa-apa melainkan benda-benda yang keras untuk dimakan, makan juga, yang penting batalkan puasa tu. Nah, hadis ni tuan-tuan, pada hari ini ramai yang sahihkan. Bahkan pernah jadi polemik pada satu masa dahulu. Ada yang berpandangan kalau hari Arafah jatuh pada hari Sabtu, jangan puasa pada hari tersebut. Walaupun jatuh pada hari Arafah, walaupun hari Arafah adalah hari yang paling penting dalam satu tahun kan. Siapa yang berpuasa pada hari Arafah maka diampunkan dosa terdahulu dan satu tahun yang lepas dan tahun-tahun yang akan datang. Tapi kalau dia jatuh pada hari Sabtu, jangan puasa pada hari tersebut. Sebab dia puasa sunat pada hari Sabtu dilarang berdasarkan hadis ni. Ini bagi kalangan yang mengatakan hadis tersebut sahih. Hadis ni tuan-tuan sebenarnya adalah hadis yang dilemahkan oleh ulama terdahulu. Hadis ni adalah hadis yang dilemahkan oleh ulama terdahulu. Imam An-Nasai, walaupun Imam Nasai ini sangat pakar dalam hadis, dan dia sering menilai hadis dan memberi penjelasan berkenaan status hadis dengan cara isyarat-isyarat. Dan salah satu yang beliau isyaratkan adalah hadis ini lemah karena kandungan dia bertentangan dengan fatwa perawinya sendiri. Siapa perawinya tadi? Abdullah ibn Busr. Abdullah ibn Busr pernah ditanya berkenaan dengan puasa Sabtu. Apa hukum puasa sunat pada hari Sabtu? Dia menjawab, siyamus sabt la laka wala alik. Puasa hari Sabtu tu awak boleh buat, awak pun boleh tak buat. Maksudnya awak buat okey, awak tak buat pun tak apa. Nah, ini seolah-olah menjadi isyarat bahawa hadis tersebut tidak sahih berasal daripada Abdullah bin Busr. Sebab kalau dia sahih, tak mungkin Abdullah mengatakan puasa boleh, tak puasa pun tak apa. Sebab sepatutnya dia akan katakan ada hadis Nabi yang melarang. Tapi apabila dia katakan macam tu, ini bermakna hadis tersebut bertentangan dengan fatwa perawinya, dan dia menunjukkan kelemahan hadis tersebut. Ini yang menjadi pandangan jumhur ulama muhaddisin dari dulu hingga sekarang, iaitu hadis larangan berpuasa Sabtu adalah hadis lemah, dan dia tidak melarang kita, maksudnya tidak menghalang kita untuk berpuasa pada hari tersebut. Jadi boleh tak berpuasa pada hari Sabtu? Boleh. Puasa sunat pada hari Sabtu boleh. Walaupun setengah ulama mengatakan bagusnya adalah jangan Sabtu sahaja, ya kan? Campur antara Sabtu dengan hari sebelumnya atau hari selepasnya. Berikutnya lagi tuan-tuan, berkenaan dengan penetapan makna hadis yang terdapat dalam buku ni merujuk kepada 4 mazhab. Jadi bukan hanya ke satu mazhab saja, tetapi kepada 4 mazhab apabila bincang berkenaan dengan fiqh dan hukum hakam. Dan ini berdasarkan kepada ucapan Imam Ibn Hajar Al-Haythami
Imam Ibn Hajar berpandangan bahawa mana-mana yang kita ikut dalam 4 mazhab ni sebenarnya adalah dibenarkan. Beliau mengatakan Asy-Syafi'i wa Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad wa sairu a'immatil muslimin ala hudan min rabbihim. Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dan seluruh imam, mereka berada di atas petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanu kulluhum ala hudan min Allah Subhanahu wa taala fala haraj ala man arsyada ghairahu ila tamassuki bi ayyi mazhab min al madhahibil arba'ah wa in khalafa mazhabahu wa i'tiqada. Jadi kalau 4 mazhab ni benar, berada dalam kebenaran, justru mana-mana pandangan yang kita ambil daripada 4 mazhab ni sebenarnya adalah dibenarkan. Jadi kita alhamdulillah di kalangan kita ni 4 mazhab melihat perbezaan mazhab ni adalah perbezaan macam adik-beradik saja. Perbezaan ni bukan perbezaan macam musuh dengan musuh yang lain. Kita beza mazhab Syafi'i dengan mazhab Ahmad macam adik-beradik.